Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, engkau karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu, wa ma'rifatak, dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya untuk aku lari dari maksiat, dan tiada kekuatan untuk aku berbuat taat melainkan dengan kehendak dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mabarik lana fi Sya'ban. Ya Allah, kau berkatilah pertemuan kami pada pagi ini di antara pagi-paginya Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kau sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan sebentar dalam hashtag santapan rohani. Untuk apa? Untuk saya nak bagi makan kepada rohaniah tuan-tuan pada pagi ini. Bila sebut makan ni tuan-tuan, bila sebut bagi makan ini, kadang-kadang manusia tu kenyang bukan disebabkan benda yang masuk. Kadang-kadang manusia tu kenyang bukan di atas benda yang dia makan. Tetapi kadang-kadang manusia tu akan menjadi kenyang bila mana dia gembira. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Kadang-kadang pelik kan, orang gembira pun kenyang. Contoh, manusia bila gembira ni tak makan tak apa, maknanya dia dah kenyang dah. Bila dia sampai satu level, selesai satu masalah, selesai beberapa perkara dalam kehidupan, selesai yang dikatakan benda yang mengusutkan pada minda dia selama ini, selesai satu benda yang membawaki kepada hati dia kerisauan. Contoh, masalah fidyah puasa dan sebagainya. Duk fikir tak selesai lagi. Tuan-tuan, saya buktikan pada pagi ini, bila selesai je satu masalah, sanggup tak makan pun tak apa, maknanya dia dah kenyang dah. Orang gembira ni, kita suap makan pun tak nak, kerana seronoknya sangat, gembiranya sangat, terlalu sukanya sangat bila selesai sesuatu isu ataupun selesai sesuatu masalah. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Kalau saya salah, tak apa, saya terima teguran. Kalau saya betul, jom kita sama-sama benarkan dan kita sama-sama rasai. Bila kita seronok sangat tuan-tuan, tak makan pun tak apa, maknanya kenyang lah. Kenyang dah. Kita suruh, tak apa, seronok. Seronok. Bila selesai satu masalah, seronok. Ajak pergi makan pun tak nak. Betul kan Nur Lili, Ramlah Ngah. Okey, jadi maknanya bila sebut santapan rohani ni tuan-tuan, bila sebut makan ni dah, kekenyangan pada rohaniah kita itu bukan semata-mata bila dapat masuk sesuatu. Saya nak tuan-tuan tulis benda di ruangan komen. Bila sebut santapan rohani, setiap pagi kita bertemu jam 9 dalam hashtag santapan rohani. Bila kita sebut istilah santapan rohani, bukan bermakna semestinya bila kita belajar sesuatu, kita ambil ilmu tu masuk, tuan-tuan kenyang. Tak semestinya juga. Kadang-kadang bila mana kita dapat faham sesuatu, kita dapat keluarkan sesuatu daripada diri kita. Sama ada masalah, sama ada keraguan, sama ada kemuskilan. Bila dengar je, oh Allah, tenang rasa hati. Sebab apa? Bila dah faham satu masalah ni, bila dia dengar je santapan rohani, oh, rasa terlerai. Sebab sebelum ni ada satu isu dah. Isu tu begini. Kemudian dia muskil. Bila mana dia muskil, dia berat, kepala otak dia berat.
Maka bila dia belajar dalam santapan rohani, maka bila dia cuba faham dengan ilmu, dia rasa lepas sesuatu. Lepas. Maka itu juga membawa kepada kekenyangan. Okey. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, bila mana kita masih lagi membahaskan dan kita masih lagi hangat dalam isu fidyah dan juga qada puasa, kerana saya rasa benda ni saya akan bantu tuan-tuan kalau boleh hampir setiap hari. Sebab siapa dengar cerita, angkat tangan. Semalam saja tuan-tuan, hampir ribuan nilai yang ditanya kepada saya berkenaan masalah fidyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semalam saja tuan-tuan, nilai yang ditanya kepada saya. Maknanya bukan dia bayar ke tidak, dia minta saya tolong kira dan sebagainya. Nilai yang saya kira semalam dalam beberapa kes yang ditanya kepada saya, masalah fidyah, masalah kiraan fidyah dan sebagainya, tuan-tuan, saya rasa hampir dekat 20,000 lebih kot. 20,000 lebih semalam saya menyelesaikan beberapa masalah fidyah. Jadi pada pagi ini, berbetulan kita masih lagi dalam hashtag santapan rohani dan kita masih lagi dalam perbicaraan masalah fidyah dan sebagainya. Pada pagi ini saya really nak bantu tuan-tuan lagi. Saya nak all out, saya nak buka soalan sahaja. Bagi tuan-tuan yang masih lagi muskil, fokus kita pada pagi ni, kita nak bincangkan masalah fidyah puasa. Apa-apa isu yang berkaitan dengan qada puasa, fidyah, mana yang kena bayar fidyah, mana yang tak kena bayar fidyah. Kalau nak tanya bab kiraan, kalau masalah itu saya rasa saya sempat jawab dalam waktu yang begitu cepat, saya jawab. Kalau saya tengok yang ditanya tu panjang sangat, bermakna alhamdulillah saya akan tangguhkan. Cuma pada pagi ni, dalam waktu tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, terima kasih. Dan sewaktu tuan-tuan mengupdate kesihatan tuan-tuan, keberadaan tuan-tuan, maqam tuan-tuan, maka dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, pada pagi ni saya nak buka soalan memfokuskan berkenaan qada puasa dan juga fidyah. Tuan-tuan boleh tanya di ruangan komen untuk saya bantu tuan-tuan. Dan yang tak ada soalan pun, tuan-tuan boleh dengar. Sebab apa? Boleh jadi sebelum ni masalah ni tak pernah kena pada tuan-tuan. Tapi belum tentu besok masalah yang ditanya tiba-tiba kena pula pada diri kita. Maka bila dah kena pada diri tuan-tuan, bila kita dapat belajar ilmu pada pagi ini, tuan-tuan dapat sesuatu. Jelas? Jadi pada pagi ini saya nak buka soalan kepada tuan-tuan yang ada persoalan, kemuskilan, ketidakfahaman, keraguan berkenaan qada puasa, berkenaan fidyah, kiraan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen sekarang. Cepat. Mudah-mudahan dengan apa yang ditanya, saya pun dapat belajar dan saya pun dapat membantu yang lain pun dapat ilmu dan sesuatu. Baik, silakan. Dan kepada beberapa muslimat yang semalam bertanya berkenaan fidyah puasa dan sebagainya, jadi tahniah kepada tuan-tuan yang dah bertanya, tahniah kepada tuan-tuan yang dah dapat berapa figure yang dia kena bayar, berapakah hari yang dia kena qada, supaya apa? Dia dah tahu dah komitmen yang perlu dia lakukan dan apa yang perlu dia bayar. Okey, soalan yang pertama daripada Faridah Safian. Ustaz, puasa yang ditinggalkan sebab bersalin dan ditinggalkan bertahun-tahun, puasa dah diganti tapi fidyah belum lagi, dianggarkan 25 tahun, berapa banyak kena bayar? Okey Faridah, dengar saya jawab. Yang pertama sekali, dengar, fidyah itu terhenti, jangan kira 25 tahun. Fidyah itu terhenti bila mana dia start qada. Okey, contohlah, saya bagi contoh paling mudah. Tahun 2000 dia melahirkan, dia mengandung anak yang pertama. Waktu tu bulan Ramadan, sebulan dia tak puasa. Lepas tu tahun tu dia tak qada. Kemudian tahun yang kedua baru dia qada. Contoh, saya dah katakan fidyah terhenti apabila dia mula qada dan selesai qada, walaupun benda tu baru 2-3 tahun. Contoh, saya bagi contoh mudah. Tahun 2000 dia tinggal puasa kerana mengandung. 2001 dia tak qada. 2002 dia tak qada. 2003 dia baru qada. 2003 dia baru qada. Okey, dia qada 30 hari, habislah 30 hari. Dia qada puasa yang 30 hari pada 2000 ni. Tapi ustaz,
Lah, saya tak tahu kena bayar fidyah. Sekarang ni 2021 baru dia tahu kena bayar fidyah. Jawapannya, fidyah terhenti apabila dia selesai qada. Kiraan fidyah 30, ambil tahun pertama, dah 30 cupak, 60 cupak, 90 cupak. Baru 3 tahun. 3 tahun kira 90 cupak. Jangan kira fidyah sampai sekarang. Melainkan kalau Faridah Safian, Ustaz, saya tinggal puasa dulu waktu mengandung, sampai sekarang lagi saya tak qada, barulah dikira fidyah sampai sekarang. Jadi kalau Faridah boleh tulis, untuk saya kirakan dengan mudah supaya yang lain pun dapat belajar. Ahlan wa sahlan. Jelas? Okey. Jadi sebab dia tulis dianggarkan 25 tahun. 25 tahun ni adakah sampai dia qada? Adakah dia kira 25 tahun tu sampai sekarang? Sebab tu saya tak tengok dulu 25 tahun. Tolong jawab, bilakah Faridah dah selesai qada, bila mana dia mengandung atau bersalin? Baik. Soalan seterusnya. Ustaz, biasanya fidyah akan berganda mengikut tahun. Adakah wujud jenis qada puasa yang fidyahnya tak akan berganda atas sebab tertentu? Syukran Ustaz. Adakah wujud jenis qada puasa yang fidyahnya tak akan berganda atas sebab tertentu? Ada? Ada. Okey. Kes yang dia kena qada puasa dan fidyah tak akan berganda. Dia okey, dengar kepada Dayang Badariah. Dengar dah. Tuan-tuan nak tahu berganda ke tidak? Mudah je. Dia punya formula dia. Selagi mana dia mampu berpuasa, maka kalau dia tak puasa dan tak qada, wajib berganda. Itu kunci dia. Maknanya, sekiranya dia tak mampu dah. Ustaz, saya memang tak boleh puasa dah. Gastrik, kalau puasa mudarat. Maka, di sinilah ada satu pendapat kata ulama, bagi orang yang tak mampu nak puasa, nak ganti macam mana Dayang Badariah, nak puasa pun tak boleh dah. Mudarat, sakit dan sebagainya. Dia mengalami gastrik yang teruk. Bukan saja bulan Ramadan, bulan tak Ramadan pun memang tentu dia gastrik dan sebagainya. Mathalan, kalau dia puasa mudarat, boleh sesak nafas, boleh membawaki kehidupan yang tak stabil, maka ketika itu fidyahnya tidak berganda. Jadi tulis di ruangan komen, formula masalah berganda ini bila mana dia masih lagi sihat dan mampu lagi berpuasa seperti biasa, tapi dia tak qada, selagi itulah berganda. Jelas? Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Mahani Agam. Soalan satu, qada puasa. Yang kedua, fidyah puasa. Dan yang ketiga, soalan berkaitan puasa. Maaf Ustaz, tak ingat dia nombor 3. Tak apa, dengar dulu. Baik, saya menantikan soalan yang seterusnya. Okey, Wiwi Ros. Ustaz, saya masih lagi fikir adakah saya perlu qada puasa yang saya tinggal selama dalam pantang bersalin. Tapi dah bayar fidyah, cuma belum qada waktu itu. Adakah tidakkah sama tinggal puasa sebab haid? Wiwi, dengar, bagus soalan ni. Dia tinggal puasa sebab bersalin, dalam pantang bersalin. Tapi dah bayar fidyah, cuma belum qada. Pandai Wiwi. Dia bayar fidyah daripada awal. Tapi dia belum qada. Jawapannya, walaupun dulu dah bayar fidyah, tiba-tiba dia masih lagi tidak qada, maka tetap akan naik fidyah. Fidyah akan naik balik. Fidyah ni ibarat tuan-tuan, macam kita lambat bayar hutang lah dengan Allah Ta'ala. Maka ada interest. Jelas ke jelas? Jadi walaupun dulu Wiwi dah bayar, yang dulu dah selesai dah. Cuma kalau kita nak kira fidyah, kira waktu mula dah selesai bayar tu, masuk tahun yang seterusnya. Jelas ke jelas? Dan tidakkah sama tinggal puasa sebab haid? Sama je. Tinggal puasa pantang sebab bersalin ke, mengandung ke, menyusukan anak ke, sama je kes dia. Cuma yang membedakan sebab haid dan bersalin, bedanya satu saja. Kalau dia mengandung dan tinggal puasa kerana risaukan anak, maka tahun itu juga wajib qada dan wajib fidyah. Berbeza orang yang tinggal puasa kerana haid, maka dia tak wajib fidyah dulu. Dia wajib qada sahaja. Contoh paling mudah, tahun lepas Wiwi tinggal puasa kerana haid tahun lepas kan. Lepas tu sekarang ni tak masuk lagi Ramadan yang akan datang ni. Kalau dapat selesaikan qada yang tahun lepas, tak perlu bayar fidyah. Tetapi sekiranya tahun lepas
Ramadan tahun lepas Wiwi menyusukan bayi, contoh menyusukan budak, dan tidak berpuasa. Ketika ditanya kenapa tak puasa, Allah risaukan anak lah, risaukan kandungan lah, risaukan baby lah, takut dia lapar, terpaksa minum nak hasilkan susu. Contoh, bila dia tinggal puasa kerana bayi yang dikandung atau anak yang disusu, tahun ni juga on the spot, fidyah pun kena, qada pun kena. Kerana apa? Dia tinggalkan puasa kerana nyawa lain. Boleh faham perbezaan dia, Wiwi? Bagus. Okey, saya menantikan soalan yang seterusnya. Tuan-tuan, kepada yang baru masuk live, hari ni santai saja. Hari ni tuan-tuan boleh tanya soalan untuk saya bantu lagi, sebab kita masih lagi dalam situasi memahami masalah fidyah. Sebab Ramadan nak masuk ni, benda ni wajib kena selesaikan sesegera mungkin. Baik. Soalan yang seterusnya. Okey, Ruziah Daud. Ustaz, tahun akhir yang kita qada tu, fidyah dikira juga untuk tahun itu? Tahun akhir yang kita qada tu, fidyah dikira juga untuk tahun itu? Hajar Ruziah, saya kurang faham soalan ni. Untuk tahun akhir yang kita qada, tahun akhir yang kita qada. Okey, tahun akhir tahun lepas lah. Maknanya begini, betul dah. Kalau yang tahun lepas kita tinggal puasa, yang tahun lepas kita tinggal puasa, maka tak wajib qada. Sebab dia tahun yang pertama. Tahun yang pertama, jangan risau. Nanti saya akan bantu nanti menggunakan whiteboard nanti dah. Sebab hari ni saya ada urusan di luar. Tapi walau bagaimanapun santapan rohani saya tak boleh tinggalkan. Saya berhenti sekejap tepi jalan untuk bantu tuan-tuan. Jadi mafhumnya, tidak perlu bayar fidyah lagi. Baik, soalan yang seterusnya. Bagi tuan-tuan yang baru masuk live, boleh tulis di ruangan komen. Intan Baiduri, orang tua yang sakit di bulan Ramadan hingga meninggal dunia, apakah kewajipan qada atau fidyah yang perlu dilaksanakan oleh ahli keluarganya? Bagus orang Intan Baiduri. Baik, yang pertama, bila seseorang tu meninggal pada bulan Ramadan, dengar dengan baik, maka apa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan tu tak perlu diqada dan tak perlu dibayar fidyah. Kalau dia meninggal pada bulan Ramadan, contoh, dia tinggal sakit 20 hari dia sakit, hari ke-20 Ramadan Intan Baiduri dia meninggal, maka kita sebagai waris take note, 20 hari ni tak perlu bayar fidyah, tak perlu waris qadakan. Tetapi kalau Intan Baiduri dapat tahu, tanya mak, ni abah ni yang waktu sebelum-sebelum ni ada tinggal puasa tak? Mak pun bagi, ada, abah kau dulu ada 30 hari lagi tak puasa, contoh. Maka waris boleh buat apa? Ada dua pilihan, bukan wajib, sunat atas dasar membantu. Pertama, waris boleh tolong gantikan, boleh tolong niat qada, atau waris bayar fidyah sahaja. Tak ada masalah kira. Cuma untuk orang mati ni mudah kepada Intan Baiduri, dia mudah kiraannya. Sebab kita bukan sahaja nak bayar fidyah bagi si mati. Untuk orang meninggal, kita bayar fidyah solat, fidyah puasa, hutang, kafarah sumpah, kafarah nazar, kafarah janji. Ada 6 perkara yang kita selesaikan bagi si mati. Cuma kalau berbalik kepada soalan Intan Baiduri, saya jawab dulu. Kalau dia meninggal pada bulan Ramadan, waris tak perlu bayar fidyah, waris tak perlu qadakan untuk yang Ramadan kali itu. Kalau Ramadan yang belakang-belakang, cerita lain. Jelas? Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Fatin Liana Sakura, Ustaz, sekiranya seorang tinggalkan puasa atas nasihat doktor sebab dibimbangi menjejaskan kesihatan ibu dan anak, adakah dia dikira wajib qada dan wajib bayar fidyah juga? Okey, bagus soalan Fatin Liana. Nasihat doktor itu satu persepsi yang lain. Bagi diri Liana, Fatin Liana, kena betulkan niat dulu. Memang nasihat doktor ni bagus. Dia kata, kau tak payah puasa lah tahun ni, dia takut nanti baby. Okey, tak apa. Dan sekarang ni terpulang pula kepada Fatin Liana. Fatin Liana nak niat apa? Aku nak niat sebab puasa, tak nak puasa sebab risaukan baby ke, atau risaukan diri sendiri. Jadi Fatin Liana yang kena buat satu keputusan. Jadi kalau Fatin Liana kata, ya Allah, doktor kata kalau aku puasa juga tahun ni anak takut mudarat, aku risaukan anak aku. Disebutkan Fatin kan, ya Allah, aku risaukan anak aku lah. InsyaAllah tahun ni tak apalah aku tak dapat puasa sebab biar anak aku sihat. Dia duk fikir anak. Habis Ramadan, wajib qada, wajib fidyah. Jelas? Maka doktor tu sebagai nasihat, kita yang sebagai menghukumkan. Ataupun walaupun doktor bagi nasihat, dia kata,
Tak payah puasa lah. Takut nanti risau anak ni tak, betul? Tak jadi ke apa. Takut anak ni macam ni kan nasihat doktor. Kita pula kita kata, tak apalah ya Allah, aku tak nak puasa lah tahun ni sebab aku risaukan diri aku. Dia tak kata anak, dia kata diri. Maka kalau tidak membabitkan baby, wajib qada sahaja pada tahun itu. Jelas? Baik. Faizah Nasruddin, Ustaz, kalau dah lebih 10 tahun tinggal puasa, berapa anggaran bayar fidyah? Yang pertama, Faizah Nasruddin, saya nak tahu berapa hari tinggal. 10 tahun, tak tahulah 10 tahun tinggal puasa, makna tahun 2000, tahun 2010. Sekarang 2021. Katalah dia tinggal puasa 2010. Soalan yang pertama, berapa hari tinggal? Soalan yang kedua, saya nak tanya, dah qada ke belum? Kalau belum qada, kena kira sampai sekarang. Dia tinggal 10 hari, and then anggaran 10 tahun tinggal, kalilah 9. Sebab tolak tahun pertama, 90 cupak. 90 cupak, darabkan RM1.80. Kalau kita nak congak sekejap, congak yang mudah RM2 lah kata. 90 cupak, darab RM2, RM180. Jelas? Itu kalau dia belum qada sampai sekarang. Kalau dia dah qada, saya tanya pula, dia dah qada tu bila? 2015 ke? 2016 ke? Cuma fidyah belum bayar. Fidyah terhenti setakat mana dia dah qada. Jelas? Okey, habis. Kak Noraini Nasir, our circle kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Noraini. Ustaz, sudah 4 tahun fidyah untuk ibu dibayar setelah tamat sebulan Ramadan. Tidak mengikut harian. Adakah perlu saya bayar kembali? Qadaknya pula bagaimana? Sudah 4 tahun fidyah untuk ibu. Kak Noraini, ibu dah tak sihat dah kan? 4 tahun fidyah untuk ibu dibayar setelah tamat sebulan Ramadan. Tidak mengikut harian. Adakah perlu saya bayar kembali? Tak perlu. Okey, dengar Kak Noraini. Bagus soalan Kak Noraini ni. Untuk orang yang uzur, contoh, tuan-tuan tahun ni jaga ayah, tahun ni jaga mak, tahun ni jaga ayah, tahun ni jaga mak. Dan mereka ni uzur, memang orang tua sangat dah, tak boleh puasa dah. Kadang-kadang pun tak ingat dah. Waktu dia puasa, dia puasa. Suruh bangun sahur, dia bangun sahur. Sat lagi pukul 10. Ya, mak nak makan lah. Puasa mak, iya ke? Mak dah habis dah sepinggan. Tuan-tuan, untuk orang tua yang uzur, tuan-tuan sebagai anak nak bayarkan pada awal Ramadan pun boleh. Kira siap-siap 30 hari. Nanti first Ramadan pergi surau. 30 hari kali RM2. Bersamaan RM60. Bawa dalam poket. Nanti mana-mana ada madrasah, ada tahfiz, ada ustaz bagi ceramah ke, nak buat collection untuk pondok, nak buat collection untuk budak-budak anak yatim. Ya Allah, dengan duit ini bagi menggugurkan fidyah puasa bagi ibuku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Bagi Kak Noraini. Dah. Cuma kiraannya sehari bersamaan RM1.80. 30 hari agak-agak lah kalau kita kata RM2. Jelas? Bayar siap-siap. Boleh? Kak Noraini nak bayar awal-awal Ramadan pun boleh. Cuma tak boleh bayar sebelum Ramadan. Kena first Ramadan atau pertengahan atau habis Ramadan pun boleh bayar. Jadi tak perlu bayar balik lah Kak Noraini. Sebab mak pun dah uzur kan? Habis. Dayang Badariah. Ustaz, bagi wanita yang dikenakan fidyah dan qada kerana mengandung atau susukan anak, apabila melepasi Ramadan pada tahun berikutnya, jadi gandakan aja kiraan fidyahnya itu ke? Kerana mengandung atau susukan anak. Okey, Dayang Badariah, dengar dia begini. Kita katalah tahun tu dia tinggal puasa kerana menyusukan anak. Dan dia tinggal tu kerana anak. Jadi bermakna tahun pertama dah kena qada 30 hari. Tahun pertama dah kena bayar fidyah 30 cupak. Betul? Tahun pertama ni, first year. Lepas tu dia tak qada. Bila dia tak qada, fidyah pun dia tak bayar. Dia bawa pada tahun depan. Jadilah qada 30 hari, fidyah 60 cupak. Ganda sekali. Lepas tu dia tak qada lagi. Dia bawa pula pada tahun yang ketiga. Dia bawa pula pada tahun yang ketiga. Qada kekal 30 hari, fidyah jadi 30, 60, 90 cupak. Begitulah seterusnya. Sebab tu kenapa tuan-tuan, semalam saja saya telah menyelesaikan niat, saya telah menyelesaikan nilai fidyah yang ditanya kepada saya hampir 20,000 lebih. Bukan orang bayar, nilai-nilai. Yang ni minta tolong kira, yang ni minta tolong kira, yang ni minta tolong kira. Semalam nilai yang saya kira tuan-tuan lebih dekat 20,000 lebih. Yang seorang ni 6,000, yang seorang ni ada 1,000 lebih, yang seorang ni 2,000. Jangan main masalah fidyah tuan-tuan. Sebab dia hutang. Hutang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Baik. Rubiah Rubi. Ustaz,
ketika mengandung oleh kerana baby tak bergerak, maka terpaksa buka puasa. Okey, tapi pada tahun itu juga saya qada puasa kerana dilakukan, tapi fidyah tak dilakukan selama 10 tahun. Bagaimana fidyahnya? Tapi tahun tu juga dia qada puasa. Jawabnya Hajah Ruziah. Dan kalau saya faham dah soalan ni, dia buka puasa kerana merisaukan anak. Fidyah bayar pada kiraan tahun itu juga. Dah? Fidyah bayar pada tahun itu juga. Bahasa mudah beginilah. Cuba Hajah Rubiah fikir, pada tahun tu tinggal berapa hari? Katalah 10 hari. 10 hari baru 10 cupak. Jangan kira sampai 10 tahun. Memang fidyah dia tak bayar. Saya dah kata, take the point. Fidyah terhenti apabila dia telah selesai qada. Walaupun 30 tahun tak pernah bayar fidyah. Saya tanya, qada bila? Dah selesai dah qada ustaz. Tengok kes Hajah Rubiah ni. Dia, baby dia tak bergerak, dia terpaksa buka puasa, dia risaukan anak dia ni. Maka dia dah qada dah tahun tu, fidyah dia tak pernah bayar. Kira tahun tu je lah. Kalau 10 hari, 10 cupak. Kalau sehari, 1 cupak. Kalau 5 hari, 5 cupak. Jelas? Okey. Siapa banyak belajar pada hari ni? InsyaAllah tuan-tuan. Nabila. Ustaz, saya nak bayar fidyah untuk kedua ibu bapa yang telah meninggal, tapi tak tahu jumlah puasa ditinggalkan. Okey Nabila, nanti PM saya. Untuk orang meninggal, jangan bayar fidyah puasa sahaja. Untuk orang meninggal, dia ada satu kiraan yang khusus. Nanti Nabila PM saya, InsyaAllah saya akan bantu. Sebab untuk orang meninggal, kita selesaikan 6 perkara terus. Pertama, fidyah solat. Kedua, fidyah puasa. Yang ketiga, kafarah hutang. Yang keempat, kafarah nazar. Yang kelima, kafarah sumpah. Yang keenam, kafarah janji. 6 perkara ni kita kita rungkaikan sekali, kita huraikan sekali dan kita rangkumkan dalam satu jumlah. Dia ada kaedah dia. Nanti Nabila boleh PM saya akan bantu. Ini untuk orang yang dah meninggal. Meninggal ceritanya lain. Jadi kalau tahu, kita ada jumlahnya. Tak tahu pun kita ada kiraannya. Jelas Intan? Nabila. Okey. Baik. Kita masuk pula kepada Wardatul Hamra. Saya selalu tak sihat dan masih ada 3 hari lagi puasa tahun lepas yang saya tak habis qada. Untuk 3 hari tu saya dah bayar fidyah. Sah tak fidyah saya ustaz? Okey, bagus soalan dia. Jawabnya sah dan tak sah. Sah dan tidak sah. Kenapa saya kata sah dan tak sah? Pertama sekali, wadatul tak sah fidyah tu, tak sah. Tak sah. Kenapa tak sah? Sebab Wardatul Hamra tak cukup syarat untuk bayar fidyah. Belum cukup syarat. 3 puasa tahun dah, betul lah. Tak cukup syarat lagi. Sebab fidyah akan ditanggungkan kepada Wardatul Hamra bila dah masuk 1 Ramadan. 1 Ramadan baru keluar hukum wajib kena bayar fidyah. Maknanya apa yang Wardatul Hamrah dah bayar jadi sedekah semata-mata. Sedekah. Dia tak jadi fidyah. Dah. Tapi kalau saya congak pun tak banyak. Maknanya kalau sampai 1 Ramadan nanti, sampai 1 je Ramadan malam pertama, still lagi tak sempat puasa 3 hari tu, bayarlah, bawalah RM8, RM6, RM2, 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 3 hari baru RM6. Letak dalam poket. Mana-mana ada ustaz pergi ceramah ke nanti, masukkan dalam tabung. Masukkan dalam tabung, niat nak gugurkan fidyah puasa yang tahun lepas. Jelas? Wardatul Hamrah. Terima kasih Kak Azhar Harifin dapat star pada pagi ni. Khair. Baik. Kita terus kepada soalan Nabila. Kena fidyah kalau tidak berpuasa kerana orang lain. Contoh risaukan anak. Betul tak ustaz? Yes, correct. Pandai Nabila. Okey. Farah Aris, madrasah ustaz terima ke saya nak bayar fidyah puasa ibu saya? Saya terima Farah Aris. Nanti boleh PM saya untuk berhubung untuk kita bantu selesaikan masalah ni. Okey, Ummu Wardah. Ustaz, jika dulu kita guna pendapat Ibnu Mas'ud untuk ibu mengandung dan menyusukan, dan sekarang baru tahu tak boleh pakai pendapat tu, dan dikira fidyah yang perlu dibayar anggaran dalam 4K, dan saya tak mampu nak bayar sebanyak tu, nak buat macam mana ustaz? Anak ada 7 orang, tinggal puasa masa mengandung, bersalin dan menyusukan anak yang sulung dan 17 tahun. Senang je Ummu Wardah masalah ni. Dengar dah. Ummu Wardah biasa bersedekah tak?
Kalau muwardah biasa bersedekah, dia ada beberapa cara. Dia ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kita niat sentiasa bersedekah, kita niat, ya Allah, dengan apa yang aku sedekah ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Jadi maknanya bila muwardah bagi makan dekat orang ke, hantar nasi dekat madrasah ke apa, sedekah, kita niat gugurkan kafarah, dia akan tarik pelan-pelan. Ni bagi orang yang tak mampu. Yang mampu cerita lain. Sebab pada saya, orang yang tak mampu pun dia akan bersedekah. Walaupun RM1, walaupun RM2, walaupun RM5. Betul ke betul? Jadi cuba niat, ya Allah Tuanku, dengan apa yang aku sedekah ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Jadi mudah-mudahan terangkat sedikit demi sedikit nilai yang dikatakan kafarah fidyah. Yang penting, yang kedua, ya Allah, engkau tahu keadaan aku. Dah, anta ta'lamu, engkau lebih tahu perihal aku, kehidupan aku, diri aku, rezeki aku, ya Allah. Kalaulah besok aku ada mampu, aku berazam nak bayar. Tapi setakat ni, ya Allah, aku mampu sedekah saja dengan niat gugur kafarah. Jelas Ummu Wardah? Khair, jangan risau. Allah Ta'ala ni adil. Allah Ta'ala ni baik. Tuhan ni bijak dalam menguruskan pengurusan manusia. Ustaz, bolehkah bayar fidyah selepas Ramadan? Okey, yang ni bagus. Soalan ni simple tapi power. Dengar tuan-tuan, beruntung tuan-tuan yang berada dalam sesi santapan rohani pada pagi ni. Nasihat saya, tuan-tuan, Ramadan ni setiap benda yang tuan-tuan buat, ganjarannya berlipat-lipat kali ganda. Sehingga ditanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi menjawab. Nabi kata, kalau bulan lain, aku boleh garanti setiap satu kebaikan diberi minimum 10 hasanat dan 70 kebajikan. Kita angkat sampah. Pada bulan biasa, kita angkat sampah. Allah Ta'ala bayar 10 kebajikan minimum, maksimum 70. Tetapi kata Nabi, illa Ramadan, melainkan Ramadan. Nabi buat macam ni. Nabi kata, kalau Ramadan, aku sendiri pun angkat tangan. Aku tak tahu berapakah ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang melakukan ketaatan pada bulan Ramadan. Hatta sehingga tidur pun jadi ibadat. Okey, nasihat saya kepada Wiwi, nak bayar hutang, bayar bulan Ramadan. Nak bayar fidyah, bayar bulan Ramadan. Sebab apa? Bayar fidyah bulan Ramadan tak sama dengan bayar fidyah selepas Ramadan. Powernya, hebatnya bulan kemuliaan itu. Jelas ke jelas? Nak bayar hutang, ada? Walaupun janji besok, betul? Walaupun janji lepas raya, tak apalah. Kalau tuan-tuan ada duit dulu, bayar bulan Ramadan. Ataupun agak-agak lagi sehari dua nak Ramadan. Alamak, kalau ikut due date aku kena bayar, kena bayar hutang ni 10 hari bulan. Telefon dia, Kak Ngah, boleh tak Kak Ngah minta tangguh sekejap je? Duit ada ni tapi ada urusan sikit. Saya nak bayar pada first Ramadan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat kebajikan, tangguhkan sekejap. Tengoklah kebajikan yang macam mana. Tetapi saya nak bagi faham, benda yang kita lakukan pada bulan Ramadan berlipat-lipat kali ganda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi, jangan bayar fidyah lepas Ramadan bayar bulan Ramadan. Baik. Ada soalan lagi? Okey, Khatijah Nayan. Ini kalau layan ni pukul 11 tuan-tuan. Saya ada urusan kat KL. InsyaAllah tak apa, boleh sekejap lagi. Sikit lagi, 15 minit. Ustaz, jika dia dah lama tidak qada puasa dan dah ada kesedaran nak qada puasa, masalahnya dia tak mampu bayar fidyah kerana kesempitan wang, hanya mampu qada puasa saja. Khatijah Nayan, boleh qada dulu. Yang penting qada dulu. Satu, qada tu yang tak ada khilaf. Jangan kita lalaikan bab qada. Yang kedua, bab fidyah tu Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Sebagai contoh beginilah zakat. Zakat ni bagi tak mampu tak wajib bayar. Tetapi bila dia datang kemampuan, ketika tu wajib dibayar. Maka azamlah, ya Allah Tuhanku, engkau mengetahui keadaan aku, maka buat masa ni aku tak mampu nak bayar. Cuma kalau Hajah Khatijah Nayan bersedekah, niat gugur kafarah, bagi nasi ke, hantar bihun ke dekat pondok, walaupun kita support mineral water, hantar 20 botol dekat madrasah, ya Allah, dengan apa yang aku sedekah ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Mudah-mudahan dia terangkat sedikit demi sedikit. Yang penting, kembalikan ia kepada Allah. Ya Allah, inilah sekadar yang aku mampu. Jelas, Hajah Khatijah Nayan? Baik. Zarina, bagaimana orang yang miskin yang tak mampu nak bayar fidyah? Saya dah huraikan tadi. Sebab tu dia ringkasnya begini. Walau bagaimanapun tuan-tuan,
Sebenarnya begini. Cerita mampu ke tidak, sebenar yang saya melihat ke barang kalian yang tak faham ni isu qada. Fidyah yang jadi beribu-ribu ni sebab tak qada. Tak kiralah dia miskin ke, dia kaya ke, sebab dia tak qada. Dan orang miskin sekalipun, kalau dia faham hukum hakam, tak banyak pun fidyah. Tak banyak pun fidyah, tuan-tuan. Tanyalah ni, contohlah orang tu miskin. Tahun lepas dia tinggal puasa. Apa tu? Tahun lepas dia tinggal puasa 10 hari. 10 hari barulah RM60. Kalau kita calculate harga sebenar RM1.8. 30 hari dia tinggal RM1.8, baru RM60. Agak-agak orang miskin tak mampu bayar ke RM60? Kumpul. Dia kumpul sehari RM1. Dia bekerja, cari tong, cari tin-tin, dia kumpul, dia asingkan sehari RM1. 60 hari baru RM60. Agak-agak adakah dia tak mampu bayar? InsyaAllah tuan-tuan, saya baik sangka dia mampu bayar sebenarnya. Cuma yang lebih penting, kaya ke miskinnya bukan isu fidyah, isunya qada. Yang hang tak qada sebab apa? Tu ceritanya. Dari dulu dah tahu dah qada ni wajib, qada ni wajib, qada ni wajib. Sekarang ni bila dah berganda, baru kita stres. Ya Allah, banyaknya tak mampu nak bayar. Padahal yang disalahkan bukan masalah fidyah. Yang perlu disalahkan masalah qada. Jelas? Tu Mak Ngah dah kata dah. InsyaAllah tuan-tuan, saya baik sangka. Jadi, kebarangkaliannya bukan masalah banyak ke sikit. Kalau dia qada, selesai. Dia qada, selesai. Dia qada, walaupun dia mengandung. Dia miskin. Bagi list golongan yang boleh terima fidyah. Wal fuqara wal masakin. Fidyah ni dia bukan macam zakat. Zakat ni ada 8 golongan. Fidyah ni tak ada masalah. Wal fuqara wal masakin boleh. Adik-beradik kita kalau miskin boleh terima fidyah. Tu saya akan ajar kemudian nanti. Okey. Ramlah Ngah. Okey tuan-tuan, 5 minit terakhir. Saya belum qada puasa dan fidyah sebanyak 100 hari selama 42 tahun. Berapa kiraannya? Okey, Ramlah Ngah nanti PM saya. Tim tolong PM Hajah Ramlah Ngah ni. Ni mana-mana circle ni, saya ajak PM saya. InsyaAllah saya boleh bantu. Sebab ni saya kena kira satu persatu. Dan insyaAllah tim saya, tuan-tuan ramai dah pandai dah buat kiraan ni. Ramlah Ngah, PM saya. Hantar dekat messenger. Nanti tim saya tolong bantu insyaAllah kira. Macam mana nak PM Ustaz Nabila? Pergi dekat messenger. Pergi dekat Irwan Zahuri. Pergi dekat messenger. Hantar mesej dekat situ. Rubiah Rubi, maaf bertanya, maksudnya bil fidyah tahun itu juga maksud tak perlu digandakan ketika nak bayar ya? Ya, betul. Faizah, macam nak PM Ustaz? Pergi dekat messenger. Pergi dekat messenger Irwan Zahuri, PM saya. Faridah Safiah, okey. Jadi bagi tuan-tuan yang tak faham lagi soalan, yang ada kemuskilan, boleh PM saya. Pergi kepada Irwan Zahuri bahagian messenger. Boleh tulis di ruangan komen, boleh tulis di ruangan messenger, ataupun boleh PM Nurul Nadiah untuk dibantu. Okey? Baik, jelas. Okey, last. Soalan Wan Rasila. Salam Ustaz. Bolehkah suami atau ayah membayar fidyah untuk isteri dan anak-anak? Bukan boleh, wajib. Wajib. Tuan-tuan, ilmu ni banyak tak tahu dah. Tuan-tuan tinggal puasa, isteri tinggal puasa, bukan muslimat yang kena bayar fidyah. Suami yang kena bayarkan. Tetapi tengok kes. Kata ulama, yang suami kena bayar ni sampai bila? 3 tahun pertama. Contoh 2010, tuan-tuan tinggal muslimat tinggal puasa kerana mengandung. 2010. Siapa yang buat anak? Suami. Siapa yang menanggung? Kita. Siapa yang mengandung? Kita. Siapa yang beranak? Kita. Siapa yang kena qada? Pun kita. Takkanlah kita juga nak kena bayar fidyah. Betul kan? Okey, itu muslimat punya jawapan. Dalam hukum fiqh, tahun pertama, suami kata, dah qada dah. Allah bang, tak sempatlah qada lagi. Nak qada macam mana? Mengandung lagi. Okey, suami yang kena bayar tahun pertama. Suami yang kena bayar tahun pertama. Okey. Masuk pula selang lagi setahun. Bayar dulu 30 cupak RM60. Masuk tahun kedua. Yang tahun lepas, tahun dulu waktu mengandung anak pertama dah qada belum? Belum lagi lah bang. Ni mengandung lagi anak ketiga. Mengandung lagi, tak sempat qada. Tahun lepas pun tak qada. Okey.
Maka suami tolong bayar tahun yang kedua. Bayar lagi 60 cupak. Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bijak dalam bahagian management, bahagian perancangan kewangan, dia tak jadi berat kalau kita dah bayar awal-awal every year. Baik. Masuk tahun yang ketiga, 3 tahun ataupun tahun yang keempat selepas bersalin anak yang pertama, anak tu dah umur 4 tahun. Anak tu dah umur 4 tahun. Yang tu waktu mengandung anak pertama dulu kan 3 puasa 30 hari, dah qada ke belum? Tahun ketiga, suami sabar. Tak apalah, abang bayarkan fidyah. Bayar lagi RM60. Cukup je 3 tahun suami bayar. Masuk tahun yang ke 4 tahun yang kelima, anak dah umur 5 tahun. Yang puasa yang dulu. Belum lagi anak nombor 2. Belum lagi anak nombor 3. Tu yang kes anak yang pertama tu dah qada belum? Dia dah. Lepas tu dah tunduk dah. Senyap je. Oh, tak bayar lagi. Bayar sendiri. Bayar fidyah, bayar sendiri. Dah. Abang dah tolong bayar 3 tahun berturut-turut. Tak pernah miss. 3 tahun abang bayar fidyah, hang tak qada lagi. Okey, masuk tahun yang keempat, bayar sendiri, qada sendiri. Siapa jelas dan faham sesuatu pada hari ini? Jadi hukumnya, ayah kena bayar, suami kena bayar. Bagi yang belum kahwin, bapa dia kena bayar. Bagi yang ada suami, suami dia kena bayar. Tapi suami pun kena cerdik dah. Siapa suami kat sini? Wan Aswad. Suami pun ingat, jangan terikut-ikut sangat gerak rentak mereka ni. Bayar 3 tahun cukup. Masuk tahun keempat, kalau dia tak qada juga, jentik telinga dia, bayar sendiri. Okey, jelas? Syahidah Osman, soalan terakhir. Ustaz, boleh tak saya bila sedekah dengan niat untuk menggugurkan kafarah yang wajib bagi arwah boleh. Syahidah Osman, boleh. Nak sedekah, ya Allah Tuhanku, dengan apa yang aku sedekah ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi arwah ibu dan bapaku. Boleh. Dah. Kalau tuan-tuan biasa dengar suara ni, itulah suara saya. Kalau tuan-tuan biasa, dia sekarang ni ada beberapa syarikat yang ambil suara saya ni Ustaz, dia buat preview. Untuk apa tu, untuk program-program infak ni lah. Suara tu asalnya dalam program dalam radio IKIM. Satu hari dulu ada bila IKIM panggil saya bahas masalah benda-benda macam ni. Lepas tu ayat tu, ya Allah Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku dan bagi arwah ibu dan bapaku. Suara tu orang duk ambil lah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah, yang penting dia bawa manfaat kepada masyarakat. Okey? Jadi saya rasa memadai pertemuan kita pada hari ni. Mana yang banyaknya soalan. Okey, mana yang tak sempat saya baca lagi, nak tak besok saya sambung? Nak atau tidak, besok pukul 9 saya sambung lagi dalam Q&A berkenaan persoalan qada dan juga fidyah, agar tuan-tuan semakin jelas, tuan-tuan semakin faham. Dan tuan-tuan, bila sebut kenyang, tak semestinya makan sesuatu. Hilang sesuatu pun kenyang. Hilang masalah, kenyang. Hilang stres, kenyang. Hilang isu, kenyang. Jadi ayo kita mengenyangkan diri kita dengan mengurangkan masalah. Ma'assalamah wa'ala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair.